Santai hujung minggu bersama keluarga sambil menikmati suasana alam penuh tenang dan mendamaikan. Setia sejam bersama kami kerana Nona, inspirasi wanita untuk semua. Hidup bukan mudah, kerana itu kita mesti gigih dan lebih daripada itu, punya keyakinan terhadap keupayaan diri sendiri. Percayalah, kita masing-masing dianugerahkan bakat tertentu yang mesti diusahakan sampai jaya. Ungkapan mutiara kata Marie Curie, saintis wanita pertama yang menerima hadiah Nobel dalam bidang fizik dan kimia, membuka episod Nona minggu ini. Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Berdepan dengan cabaran dan rintangan sudah menjadi kelaziman demi menjadi yang terbaik dalam setiap bidang yang diceburi. Namun apa yang penting, ketabahan dan keyakinan perlu seiring agar kemampuan dan keistimewaan yang dimiliki dapat diserlahkan. Jadilah wanita yang berani berdepan cabaran dan hargailah setiap keistimewaan dan bakat yang ada. Tiada apa yang mustahil untuk dicapai kerana wanita sememangnya ada kekuatan yang tinggi meskipun zahirnya penuh kelembutan. Menarik di Nona minggu ini. Dekat dalam darah dia tu, doktor cakap ada abnormal cell. Masa nak potong rambut tu, kita kena pujuk dia juga nak bagi dia semangat. Saya pun botak sekali lah. Saya berkebun ni sebab minat dan saya pilih apa yang saya minat sebab space pun tak banyak. That's why saya terpaksa memilih rather than nak tanam semua benda. Sesungguhnya, doa adalah lambang seorang hamba yang lemah dan mengiktiraf Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuat. Bagi yang meminati menu masakan Cina, resepi yang bakal dikongsikan ini mungkin boleh memberi variasi cita rasa buat anda yang ingin menikmati sajian yang berbeza. Apa salahnya sesekali mengubah selera keluarga dengan menyajikan hidangan makan tengah hari maupun makan malam dari budaya berbeza. Hong Kong Style Fried Shrimp in the Typhoon Shelter, sejenis hidangan udang goreng beraroma bersama serbuk roti yang diadun rasanya dengan bawang putih, bawang merah juga cili merah menjadikan makanan jalanan yang popular di Hong Kong ini sebagai menu yang wajib untuk dicuba. Chef Jia Liwo berkongsi cara penyediaannya dalam segmen Air Tangan. Bersih halal. Chef Jia Liwo, 25 tahun atau lebih mesra disapa Chef Jia, gemar berkongsi pelbagai resepi masakan bersama pengikutnya. Istimewa buat penonton Nona, Chef Jia bakal menyediakan menu Hong Kong Style Fried Shrimp in the Typhoon Shelter. Bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi ini ialah halia, serbuk roti, bawang putih, daun bawang, cili merah, gula perang, lada putih, serbuk perasa dan udang. Nak pergi Hong Kong kan jauh. So kawan-kawan, tak payah pergi Hong Kong dah. Sebab hari ini saya akan sharekan street food Hong Kong yang banyak famous punya. Kawan-kawan belajar resipi ni boleh masak dengan ketam atau bahan-bahan yang banyak ragut. So hari ini saya akan masak udang masak Typhoon Shelter dengan Hong Kong style. First kali kita perlu potongkan halia kita. Okey, potong jadi dia slide dulu. Lepas tu potong jadi dia julienne. Cincangkan dia. Kurangkan dia punya rasa hangit. Kemudian kita boleh sediakan cili merah. Kita mesti nak keluarkan dia punya biji. Potong dari dia punya tepi. Kalau kita ada letak ini biji-biji kan, kawan-kawan makan kan, dia akan rasa macam tergigit dengan dia punya biji. Kalau you nak ada pedas pun boleh tambah dengan cili padi pun boleh. Kita potongkan yang putih punya dulu, potong jadi dia kecil. Yang hijau sama, kita potong jadi dia kecil.
Okey, untuk udang kita boleh sediakan besar sikit punya. Kita boleh potong dia punya bahagian depan sini dengan kaki dia. Misai dia, bahagian tajam kita boleh potongkan. Dia akan rasa lebih manis. Back dia, 1, 2, potong. Dia punya bag sini dia sudah buka, keluarkan dia punya barang-barang kotor. So udang kita boleh jadi lebih bersih. Okey, seterusnya kita boleh gorengkan kita punya bawang putih. Saya dah masukkan minyak, kita boleh masukkan. Boleh sentiasa kacaukan dia supaya kita punya bawang putih boleh goreng dengan masa yang panjang, lebih wangi, lebih aromatik. Agak-agak dia kurang sikit warna, okey? Kuning sikit, tak brown sangat kan. Kita sudah boleh keluarkan. Kemudian kita mesti nak bagi dia rata supaya dia boleh sejuk dengan lebih cepat. Kita dah siap gorengkan kita punya bawang putih, kita boleh masukkan sikit tepung jagung dalam kita punya udang. Kita kacau sampai dia sepati, tapi jangan terlalu banyaklah. Kemudian kita boleh start goreng kita punya udang. Jangan bagi dia overcook terlalu lama, dia akan jadi keras. Okey, agak-agak dah 3 minit kita boleh keluarkan udang kita. Seterusnya, angkat udang yang digoreng dan tuskan seketika. Kemudian kita perlu sediakan ini breadcrumb lah. Okey, kita boleh sangrai sampai dia boleh jadi lebih ranggup dan warna keemasan. Kalau you sangraikan ini breadcrumb kan, mesti nak make sure kan you punya tangan sentiasa kacau dengan cepat. So tengok dia memang ada beza dengan awal sekali dah. Dia sekarang sudah perlahan-perlahan jadi warna perak. Kalau dia terlalu hitam kan, dia akan jadikan dia punya rasa pahit. Okey, kemudian kita boleh keluarkan dan sediakan. Ketepikan sebut roti yang telah disangai. Kemudian kita boleh masukkan minyak, daun bawang, bahagian putih. Okey, cili merah. Dengan bawang putih yang tak ada digoreng. Kalau you tambah terlalu banyak minyak kan, dia akan jadi basah. Nanti you nak makan kan, udang kan, dia tak rangup dah. Bau dia punya wangi dah naik, kita boleh masukkan udang kita ke dalam. Kemudian kita boleh masukkan sikit garam, sikit gula. Ini lada putih, serbuk punya. Tumis sampai dia punya perasa-perasa, balut dengan kita punya udang sekali. Kemudian kita boleh masukkan breadcrumb kita ke dalam. Bawang putih sekali. Masukkan sikit garam untuk kita punya breadcrumb last sekali dengan kita punya spring onion. Okey, nampak kita punya perasa sudah sepati, kita pun boleh hidangkan. Masukkan udang. Normally saya akan masukkan udang dululah. Okey, so untuk hari ini saya akan sharekan resipi ini, udang tripod shelter dengan Hong Kong style. Kepada penggemar udang, anda mesti cuba sajian yang mudah dan ringkas ini kerana ia mampu membuka selera anda sekeluarga. Dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Melihat susuk tubuh kecil yang begitu sabar dan redha menerima ketentuan penyakit kanser leukemia ini, terasa sungguh kebenaran firman Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Semangat wira kecil kanser ini serta kecekalan ibu bapanya Nur Syakila Muhammad Syoki dan Abdul Malik Yahya menjadi inspirasi kami untuk dikongsikan bersama anda. Botak? Kalau botak lagi cantik kan? Kan, nanti kita go home kita botak, okey? Promise. Tapi nak you kat salon. Kita botak kat salon, okey?
Promise. Nanti botakkan comel. Celoteh dan kepetahan anak manja ini bersama ayahnya tular di media sosial. Dalam senyuman yang mampu menambat hati mereka yang memandang, siapa sangka Alexandra Marisa Abdul Malik, 4 tahun, adalah seorang puteri hebat yang sedang melawan penyakit kanser darah atau leukemia. Mengalami demam biasa secara berkala merupakan simptom awal yang membawa kepada khabar duka buat pasangan Nur Syakila Muhammad Syoki dan Abdul Malik Yahya. Sejujurnya Marisa ni dia dah sekolah. Dia dah sekolah start awal juga 2 tahun lebih. Tapi lately ni start tahun ni dia banyak tak sekolah disebabkan demam. Mula-mula saya ingatkan jangkit kawan-kawan lah. Dalam sebulan sekali macam itu mesti tak sihat. Tapi yang buat trigger saya untuk rasa pelik tu, dalam seminggu, selang seminggu dia demam. Minggu ni dia demam. Lepas tu lagi seminggu, minggu depan dia demam lagi sekali. So saya rasa tu pelik. So kita orang decide pergi ke hospital and minta buat full check up. Masa itulah, masa full check up, dekat dalam darah dia tu doktor cakap ada abnormal cell dan dikhawatiri itu adalah cancer cell. Luluh hati dan jiwa dicengkam gundah. Tiada kata yang mampu diungkapkan tatkala berita diterima Syakila dan suami. Marisa didiagnos dengan akut limfoblastik leukemia ALL B-cell di mana ianya berlaku apabila sumsum tulang menghasilkan terlalu banyak B limfosit yang tidak normal. Dia permulaan tu dia bukan terus diagnose kanser. Dia cuma agak je kanser. So doktor daripada swasta dia cakap ada satu sel yang menyerupai kanser. Masa tu semua saya rasa takkanlah kanser. Sebab anak saya ni sihat je, demam je pun. Tapi bila kita refer ke government hospital, masa doktor tu bagi tahu ini confirm kanser, waktu tu memang rasa dunia ni macam gelap lah, gelap sampai saya memang tak boleh kontrol. Depan doktor tu juga memang kita orang husband dengan wife, laki bini memang nangis teruk. Rasa keputusan tu salah. Saya sampai cakap dengan doktor tu, boleh tak buat lagi sekali test ni? Awal-awal saya dapat tahu pasal Marisa ada kanser ni, memang sebenarnya tak boleh nak diterima lah. Tak boleh diterima, tapi lama-lama saya adapt lah benda tu. Dan bila tengok lagi ramai lagi dekat hospital tu, ramai yang kena sebenarnya, budak-budak baya dia. So kat situ pun saya bersyukur dia tak seteruk macam orang lain jugalah. And then bila sebelum masa nak potong rambut tu, kita kena pujuk dia jugalah. Macam dia tak nak kita potong rambut dia. And then dia request untuk nak potong salon tapi potong sikit. Bila kita pujuk barulah dia okey lah untuk nak potong rambut. Tapi bila first time saya potong pun macam sedih lah juga. Itulah nak bagi dia semangat, saya pun botak sekali lah. Mengimbas kembali tangisan permata hati sewaktu dilahirkan, satu memori indah untuk dikenang. Tetapi ibu bapa mana yang mampu menahan pilu melihat air mata kesakitan yang terpaksa ditanggung anak kesayangan. Namun sesulit mana pun ujian, ia tetap ditempuh keluarga ini dengan sabar dan redha. Masa mula-mula, saya mencari punca. Saya asyik tanya doktor, apa punca jadi macam gini? Saya pun reflect diri saya, mungkin dosa saya ke sampai anak saya kena macam gini? Saya keep on cari kesalahan waktu tu. Tapi lama-lama, saya dah mula menerima. Masa mula-mula tu, seminggu pertama tu memang hari-hari sedih, memang macam buntu lah, tak tahu nak buat apa. Tapi bila dah lepas minggu tu, kita dah habis proses grief kot, saya mula menerima takdir. Dan masa tu saya anggap mungkin dengan ujian yang Allah bagi ni mendekatkan diri saya kepada Allah, ataupun menjadikan keluarga saya lebih harmoni, lebih rapat. Mungkinlah. Jadi saya selepas seminggu lebih kurang, saya yang mencari kebaikan dari segi ujian yang Allah bagi tu. So cabaran tu nak adapt. Masa mula-mula nak adapt sebab kita orang husband dan wife bekerja. Jadi kita orang bila Marisa disahkan ada kanser, dia kena ada sole guardian. Kena ada satu orang yang memang jaga 24 hours. So kita orang macam cari alternatif macam mana nak jaga Marisa sambil kami berdua bekerja macam biasa.
Lumrah manusia, sekuat mana mencuba, pasti ada titik jatuhnya. Begitu juga insan bergelar ibu bapa. Membesarkan anak adalah tanggungjawab yang cukup besar. Dengan sokongan keluarga dan rakan-rakan, Shakila dan Malik kuat meneruskan perjuangan bersama. Saya banyak kali je rasa memang burn out, down. Tapi yang rezeki saya lah, keluarga saya memang sangat-sangat supportive. Itu saya rasa rahmat terbesar. Bila jadi benda macam gini, saya nampak keluarga saya semua bersatu, keluarga suami dan keluarga saya bersatu untuk bantu kita orang husband dan wife uruskan anak. Macam sebelum ni pun saya meniaga ada kedai lah. Tapi bila start PKP, semua down, kita pun decide untuk balik ke rumah lah, bawa barang-barang kedai semua, kita start balik dekat rumah. So bila Marissa didiagnose kanser ni, kebetulan kita adalah staff yang bekerja dekat sini, dan banyaklah staff bantu kita untuk buat semua kerja. Sebelum ni pun Marissa memang dah biasa dengan staff-staff. Dan bila kalau waktu dia tak kena kemo dekat hospital, dia dekat rumah. Bila dekat rumah sebenarnya kita tak bagi dia untuk main kat bawah. Dan dia pun minta untuk turun juga nak main dengan aunty-aunty, dengan staff-staff dia lah. Macam tu. Okay, kokomeh, okay? You want kokomeh? Memandangkan perniagaan ayahnya, Abdul Malik berpusat hanya di rumah sahaja, hari-hari Marissa ditemani oleh para pekerja ayahnya. Mereka juga merupakan teman bermain Marissa ketika ayah dan ibu perlu sibuk menjalankan kerja hakiki. Sekurang-kurangnya bila ada yang menemani Marissa, ia dapat mengukir senyuman indah dan dia dapat melupakan seketika penyakit yang dilalui. Ni, sini. Wah, cantiknya Marissa. Marissa ni daripada kecil tau, dia memang dah biasa dengan orang luar kan. Jadi bila kita bekerja dengan dia tu rasa selesa, rasa best. Biasalah budak kadang-kadang bila dia nak tengok apa yang kita buat kan, dia nak involve juga, dia nak juga buat kerja macam kita buat. Kita pun dah biasa dengan dia, so kita tak rasa dia macam mengacau tau. Kita rasa dia macam penceria keadaan. Ramai orang sekeliling tahu kan Marissa diagnosed dengan kanser. Ramai juga orang bagi mainan. Parents pun even sediakan mainan juga banyaklah. So kita orang ni kadang-kadang main juga bersama Marissa. Kadang-kadang kami ni anggap macam kita yang ceriakan dia, padahal dia yang ceriakan kita sebenarnya. Tiada nilai yang lebih besar maknanya dalam hidup ibu bapa selain melihat anugerah terindahnya membesar dengan sihat dan sempurna. Walau ribut datang menyapa, restu dan doa orang tua senantiasa mengiringi Marissa. Kita sebagai ibu bapa sangat sedih. Tapi apa yang kita boleh buat, kita make use dan gunakan terbaik apa yang ujian Allah beri. InsyaAllah ada nikmat daripada situlah. So berkemungkinan Marissa boleh jadi seorang yang hebat akan datang, insyaAllah, yang memberikan impak besar kepada masyarakat, insyaAllah. Pada Marissa, kalau tengok video ni, Dari harap Marissa membesar dengan sihat, boleh hidup macam orang biasa dan dapat membantu masyarakat dan berjayalah dunia akhirat. Paling penting Daddy saya Marissa. Allah Maha Berkuasa, manusia tiada kuasa dan tidak berdaya memberi manfaat tanpa izinnya. Sesungguhnya setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Semoga adik Marissa diberi kesembuhan serta nikmat kehidupan yang terbaik untuknya. Fashion streetwear kembali lagi di pentas peragaan dengan mempertaruh variasi pilihan gaya yang selesa dan ranggi. Gabungan kolaborasi jenama Neonate dan SVG ternyata memberi pilihan kepada anak muda dalam bergaya. Lebih menarik lagi, sentuhan kali ini memberi ruang buat golongan usia yang lebih matang untuk berani mencuba koleksi yang versatile ini. Lensa Gaya kongsikan rekaan yang penuh bergaya ini hasil interpretasi jiwa muda masa kini. Sudah 8 tahun menempa nama dalam industri fashion, Neonate bekerjasama bersama satu jenama lokal pilihan anak muda, SVG, yang kian mencipta nama.
Terbaharu, kedua-dua jenama ini tampil mengadakan pentas peragaan di atas trek lumba litar antarabangsa Sepang sejauh 800 meter. Memang kita nampak identiti dan DNA dua-dua brand ni berlainan. Kalau Neonate kita orang mungkin dah ke arah luxury sedikit, tetapi apa yang kita nampak SVG dia ada semangat yang kita pernah ada dulu. Diorang ada energi yang sama macam mana SVG now. Diorang kalau buat something, diorang akan buat habis-habisan. So macam itulah SVG. So bila kami berjumpa, saya dah memang agak itulah dia macam satu klik lah. Yang kita jumpa tu macam memang dia bagi energi yang sama macam mana kita nak. Ingin menjadi penanda aras dan lari daripada kebiasaan, tema Race Day menjadi pilihan kedua-dua jenama ini. Bagi Karl Syafiq dan Ashraf Anwar, tiada sempadan buat seseorang untuk bergaya. Kalau kita ikut dulu pun dekat Malaysia kita ada race-race yang besar, kita masih ada MotoGP dan sebagainya. Dan kalau kita look into the detail dalam collection tu, ada pelbagai look sebenarnya. Ada daripada seorang racer, ada mekanik, ada penonton, ada juga team, manager. All this sebenarnya adalah pakaian yang mungkin di mix and match dah harian pun sebenarnya. Kita hari-hari walaupun Malaysia ni panas, tapi ramai je orang beli hoodie. Contoh kita keluarkan hoodie tapi dalam bentuk dan design race. Macam tu. Streetwear dan juga motorsport memang sangat-sangat dekat. That's why saya pula nak buka mata semua orang yang motorsport juga memang boleh blend in dengan fashion. Sebab selalu orang Malaysia akan ingat, kita kena pakai t-shirt je. Dan ni kena pakai, paling kurang pun kalau musim hujan pakai hoodie. Dan nak tunjuk kat sini sebenarnya fashion pelbagai-pelbagai jenis. So sekarang ni kami tengah cuba educate. Di mana even lah waktu panas pun, you guys boleh fashion apa? 83 rekaan diperagakan kali ini bagi mengekspresikan idea dan minat mereka. Hadir dengan lebih 8 variasi warna asas dan saiz yang berbeza. Setiap busana sesuai untuk pelbagai peringkat usia. Cuba untuk bagi tahu Neonate punya identiti masih ada, SVG punya identiti masih ada. Walaupun dia bergabung, tapi peminat ataupun pelanggan kami di luar sana boleh memilih. Is either kalau kata diorang lebih strong untuk pilih Neonate punya identiti, warna-warna diorang pilih-pilih. Tapi kalau masa untuk pilih collection kita orang yang sama, kita juga ada warna-warna gelap. So sebab tu kita letak colour coordination tu pasal daripada awal pun Neonate memang suka bereksplorasi dengan tentang warna. So malam ni sejujurnya kita orang buat daripada atas sampai bawah. Even kasut pun kita custom sendiri. Seluar, jaket, t-shirt, aksesori. So memang daripada atas sampai bawah semuanya kita buat. Daripada yang muda, daripada yang kecil sampailah yang ketua. Semua ada. Sebab apa kita nak tunjuk dekat sini yang semua orang boleh pakai baju SVG Neonate tanpa sebarang had umur. Pentas peragaan ini berjaya mengumpul lebih hampir 3,000 penggemar fashion tanah air. Turut hadir memeriahkan acara antaranya adalah rakan artis, penata gaya dan pempengaruh dalam dunia fashion. Baju-baju racer you casualkan, baju-baju yang panas tapi they make it ready to wear ataupun semua orang boleh pakai and wearable. So benda tu memang tak boleh dapat kat luar. Dan bagi aku this collection is good for people to acknowledge that baju-baju racer pun boleh di ready to wear kan. Maksudnya casually like how we wear daily life. Yeah. So I think that is one of the collection yang mungkin boleh input untuk staging punya, menyanyi ke, perform ke, for upcoming event, music video. Yeah. I think it's amazing. Tidak sangat orang kata sangat impressed. It's a local brand, but our local scene is changing. Dah setanding dengan international brands sekarang. So I am really impressed, and I think kita boleh sama level dengan international brands very soon. Yeah. Actually ada banyak, ada yang the race suit, ada the jacket, semua banyak sangat. It's something that I would actually wear. So I really like it because usually fashion show tak banyak yang tidak rasa macam nak pakai, but this one memang banyak yang tidak macam okay, I want to get it. Yes. The looks of it, I rasa dia punya collection very different. Banyak oversized, banyak jackets, which I rasa a lot of the industry tak buat lagi or belum really step foot into it. So I'm very excited how the audience are going to look at it. Ada satu yang checkered tu, yang knitwear, yang oversized zip depan. I really like that one. Dengan yang hitam, black and pants tu. I really love that one.
Acara ditutup manis dengan penghargaan oleh Ashraf Anwar buat ibunya Nur Amelia Yusof sebagai pendorong utama kejayaan seawal usia 23 tahun. Dengan koleksi yang ditampilkan oleh kedua-dua jenama ini, penggemar fashion boleh bereksperimentasi dengan gaya ranggi dan santai. The Arjana Resort yang terletak di Pantai Pengkalan Balak, Melaka menjadi destinasi persinggahan Nona minggu ini. Sebaik melangkah kaki ke resort ini, mata terpukau melihat keindahan lanskapnya. Apatah lagi ia berhadapan dengan hamparan laut yang mendamaikan. Garapan warna putih dan biru membuatkan pengunjung merasakan suasana seolah-olah berada di Greece. Konsep yang diketengahkan ini juga memberi aura suasana yang berbeza dan sesuai buat mereka yang ingin lari dari kesibukan kota yang menyesakkan. Mempunyai 11 bilik berhadapan laut, taman serta kolam renang, ia memberi pilihan kepada tetamu yang ingin menginap di sini. Lebih menarik lagi, setiap ruang kamar mempamerkan konsep ala Greece dengan susun atur yang moden minimalis. Baru 3 tahun beroperasi, ia bukan sekadar menawarkan fasiliti penginapan yang sesuai untuk keluarga dan teman taulan, malah turut menyajikan aneka hidangan makanan laut di restoran ikan bakar. Hayati keindahan angin malam sambil menikmati sajian yang disediakan. Hanya 2 jam berkereta dari Bandaraya Kuala Lumpur, resort ini sentiasa menanti kunjungan anda bersama keluarga dan teman-teman. Popular dengan hidangan kopi nanas dan teh bakar menjadikan lokasi ini sentiasa menjadi tumpuan dalam kalangan pencintanya. Hidangan unik sebegini bukan sahaja dapat memberi cita rasa yang berlainan, malah suasananya juga memberikan aura yang berbeza. Bersatu dengan alam semula jadi sambil menikmati secawan kopi atau teh yang disediakan di sini, bagaikan menikmati kedamaian yang menenangkan jiwa. Apatah lagi jika dapat bersantai bersama keluarga. Relax sekejap meneroka keindahan dan ketenangan kafe kopi hutan ini yang berlokasi di Pontian, Johor. Bunyi serangga hutan mengalun irama damai yang cukup tenang di kafe kopi hutan. Tempat makan ini berkongsi elemen alam khusus buat pengunjung kafe. Bermulanya dengan kami, kawan-kawan datang nak bercuti. Tapi bila kita sampai kat sini, tempat ni dah ditinggalkan sebab PKP. Jadi kami yang datang melawat ni rasa macam tempat ni dah ada banyak fasiliti. Jadi kita rasa macam tempat ni sesuai kalau dibangunkan. Dari situ kita take over dari rebranding untuk jadi Nur Jannah Camp dan Eco Resort. Daripada kita take over tempat ni, kita dah memang berangan juga nak buka kafe, tapi kita macam fokus kepada satu benda dulu. Tapi bila kita dapat banyak feedback daripada customer macam puan tak ada tempat makan ke kat dalam ni, sebab kadang-kadang dah masuk dalam hutan kan, jadi diorang susah nak keluar ke bandar. Jadi daripada situ kita macam ini lagi satu opportunity. Jadi awal tahun ni bulan 1 kita buka kafe kopi hutan. Kafe dibuka setiap hari bermula jam 3 petang hingga 12 malam. Mereka turut menyediakan pilihan menu tempatan dan juga cita rasa barat. So kita punya specialty sebenarnya kita punya sambal. Sambal hutan tu sendirilah. Sambal hutan tu kita akan guna untuk beberapa dish. Contoh kita ada nasi lemak, mi siput yang menggunakan sambal yang sama dan juga roti bakar sambal. Selain makanan, kafe ini juga menyediakan beberapa minuman unik untuk dinikmati pengunjung. Malah, tular di media sosial membuatkan ramai yang mahu mencubanya. Kalau minuman kita ada, yang main dia ada 2 jenis, ada kopi nanas dan juga kopi hutan. Kopi nanas tu rasa nanas sebab kita kan duduk dekat pekan nanas kan, jadi kita nak ketengahkan nanas tu kat dalam kita punya kopi. Jadi kita dah buat special blend, kopi nanas tu
bila kita minum memang ada rasa nanas. So kalau nak tahu memang kena cuba. Ada rasa. Sedap macam mana? Kopi tu masih ada. Tapi dia tak overpower. Ni ialah teh terbakar. Teh terbakar ni kita ada serve-nya dengan biskut dan 6 cawan dan gula lah sebab kadang-kadang orang tak nak gula kan. Jadi kita separatekan gula tu. So teh terbakar ni kita ada 10 jenis bunga. So bergantung kepada customer lah. Customer dia boleh pilih bunga apa yang dia nak letak kat dalam tu. Teh terbakar, minuman yang kerap menjadi pilihan pengunjung ketika hadir bersama teman-teman di kala bersantai. Suasana malam seakan bersatu dengan kehangatan hidangan teh. Perancangan insya-Allah mungkin kita akan besarkan lagi sebab nampak sambutan yang sangat menggalakkan daripada, nak kata JB tak juga, tapi Malaysia mungkin sebab ramai yang daripada Singapura pun ada datang. Daripada kadang customer daripada Penang pun ada datang, daripada Kelang, PD pun ada datang kat sini. Masa mula-mula buka tu kita tawakal je kan, kita berusaha tapi dengan sambutan yang macam ni memang sangat mengejutkan dan bagi kita lagi semangat untuk buat macam improvement, untuk besarkan lagi, untuk kembangkan lagi kita punya bisnes. Kafe ini terletak dalam kawasan Nur Jannah Camp and Eco Resort sekaligus menawarkan penginapan buat mereka yang gemar dikelilingi alam semula jadi. Untuk main sebenarnya kita punya fokus sebelum ni ialah untuk team building ataupun sekolah untuk buat camp motivasi sebab kita punya fasiliti kita lengkap dengan dewan seberguna, dewan makan dan juga 2 dom lah kalau macam contoh sesuai untuk kita asingkan lelaki dan perempuan dan dom kita boleh masuk sampai 200 orang. Tiada had tetamu ditetapkan untuk setiap rumah inap, menawarkan harga yang berpatutan, ia sesuai untuk keluarga yang ramai jumlahnya. Kita ada homestay, lepas tu kita juga ada padang kawasan untuk campsite dan boleh memuatkan lebih kurang 40 hingga 50 kemah. And then kita ada 3 kolam mancing dan juga 1 kolam mandi. So jadi mereka boleh pilihlah untuk stay dekat dalam dom, homestay ataupun nak camping santai dekat kita punya padang. Jarak tak jauh, dalam 3 ke 4 kilometer je sebenarnya. Tapi untuk orang yang first time datang, dia akan rasa macam jauhnya nak pergi pekan. Tapi sebenarnya kalau dah masuk ke dalam ni, nak ke pekan tu dalam 5 ke 10 minit je dah sampai. Tentu seronok sesekali merasai kehidupan asas sambil menghayati alam ciptaan Tuhan. Namun, yang lebih penting adalah peluang merapatkan ikatan bersama keluarga mahupun sahabat. Berbudi pada tanah, lambat laun mendapat hasilnya. Semangat itu dipegang Hamizah Hanafi yang menjadikan halaman kediamannya sebagai kebun mini untuk dia bercucuk tanam dan menikmati hasilnya. Tanaman seperti sayur bayam, kangkung, pakcoy, kacang panjang, tomato dan banyak lagi antara hasil sayuran yang menjadi pilihannya. Bukan sekadar menuai sayuran, malah menjadi terapi diri, menghilangkan tekanan ketika dia berdepan masalah. Perkongsiannya dalam Deko Laman. Terapi minda, terapi mata. Anda pasti kagum melihat tanaman dan hasil kebun mini di rumah wanita ini. Sering memuat naik video mengenai tanaman di media sosialnya, Hamizah Hanafi yang merupakan bekas pendidik mengakui minatnya yang mendalam terhadap tanaman memberinya idea untuk memiliki kebun mini. Sebenarnya daripada saya kecil tu saya ada minat menanam, tapi disebabkan kita kecil kan, kita tak ada pasu sendiri, tanah sendiri, semua kena mengharapkan orang bagi kan. So bila dah besar, bila dah mampu untuk ada pasu dan tanah dan kawasan sendiri, barulah saya lebih aktif lah. Kita cuba tanam benda tu, belajar letak cahaya, belajar siram, simple macam tu je lah. Dan bila saya besar, saya perasan saya masih ada minat tu. So saya belilah pasu, saya letak pokok, saya cuba belajar dan daripada situlah saya fahamlah. Meskipun keluasan halaman rumahnya agak terhad, dia bijak mengatur dan menjaga tanamannya dengan baik. Saya berkebun ni sebab minat dan saya pilih apa yang saya minat. Jadi saya pilih pokok sayur dekat laman depan ni adalah pokok yang
keluarga saya makan sebab space pun tak banyak. That's why saya terpaksa memilih rather than nak tanam semua benda. Dan untuk hiasan belah dalam ni, saya pilih pokok-pokok yang mana saya suka dia punya corak dia. Saya beli dan saya susun dia tu sebenarnya ikut keperluan cahaya pokok tu rather than ada konsep lah. Saya baru pindah rumah ni bulan Februari tahun ni. So dulu saya duduk dekat kondominium. Kondominium dia tak dapat banyak cahaya sebab balkoni dia dapat sunlight sikit je. So sebab itulah pokok-pokok yang ni dia boleh survive sebab tak perlu cahaya yang terlalu banyak. Jadi waktu tu saya tak boleh nak tanam sayur sebab satu ruang tak mencukupi dan yang kedua cahaya tak cukup banyak. Sebab sayur dia kena dapat banyak cahaya matahari. Dia tak boleh shaded. Dia kena full sunlight. Bila saya ada peluang duduk rumah landed macam ni, barulah saya ada ruang dan dapat cahaya yang mencukupilah untuk saya tanam sayur. Aktiviti berkebun merupakan satu kepuasan buat dirinya, lebih-lebih lagi apabila tanamannya mendatangkan hasil. Saya akan tunjukkan cara untuk tanam kangkung. Kangkung ni adalah sayur yang paling mudah ditanam. Jadi bagi yang tak pernah cuba berkebun, boleh cuba start dengan kangkung dulu. Bahan-bahan yang diperlukan adalah tanah. Saya suka untuk perbaiki kualiti tanah ni dengan cara menambah kompos dan baja tahi ayam sebelum kita tanam lah. Dan bahan yang paling penting adalah benih kangkung. Langkah pertama, ambil tanah. Sebenarnya anda boleh terus gaul dalam pasu yang anda nak tanam nanti, tapi saya suka tuang macam ni sebab sedap sikit nak menggaulnya. Okey, lepas tu ambil kompos, tuang. Berapa banyak ratio dia tu sebenarnya agak-agak je. Okey, dan boleh letak baja tahi ayam. Yang ni selalu saya letak dalam segenggam lebih macam tu lah. Jangan banyak sangat sebab yang ni akan dipanaslah. Kalau letak banyak nanti anak pokok tu susah nak naik dengan baik. Gaul tanah ni, okey, agak-agak sampai dia sebati. Masukkan tanah yang kita dah gaul tadi ke dalam pasu. Habiskanlah tanah yang kita dah gaul tadi tu. Buat lubang dekat tanah tadi tu. Kedalaman dalam 1 ke 2 inci sampai sinilah dah boleh. Boleh ambil biji benih kangkung ni dan setiap lubang tu boleh letak dalam 5 biji benih kangkung. So saya masukkan 5. Okey, tutup lubang tadi. Okey, lepas tu dah boleh siram. Anda boleh siram sampai air keluar daripada bawah pasu. Pasu berisi tanah kemudiannya disusun di hadapan halaman rumahnya. Pasu tadi letak dekat tempat yang dapat banyak cahaya. Direct sunlight lah yang paling baik. Ini contoh pokok. Selepas sebulan saya semai, nampaklah ada 2 lubang tadi tu. Saya letak 5 biji benih dan ada 5 pokok kangkung lah. Kangkung ni bila kita petik, anda tak perlu cabut akar dia. Anda petik saja, nanti dia akan tumbuh pucuk baru dan boleh petik lagi lah banyak-banyak kali. Setiap 2 minggu anda boleh makan kangkung daripada pasu yang sama. Memanfaatkan halaman rumah dengan pelbagai tanaman dan sayuran bukan sahaja memberi kepuasan buat mereka yang suka berkebun, malah mampu menyuntik suasana tenang di rumah. Semoga perkongsian ini menjadi inspirasi buat mereka yang berminat. Cara terbaik untuk berkomunikasi dan berbicara dengan Sang Pencipta adalah melalui doa. Sebagai hamba-Nya, kita mengharapkan setiap doa yang disahirkan akan dimakbulkan kerana ia adalah kekuatan bagi orang yang beriman. Banyak kepentingan dan kelebihan dalam doa sehingga ia membuatkan betapa kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Bersama Ustazah Asni Mansur mengetahui kelebihan doa sebagai senjata wanita dalam Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang mulia, subhanallah, tajuk kita hari ini adalah doa senjata seorang isteri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. Allah berfirman dalam Al-Quran, bila hamba aku tanya pasal aku, maka Allah jawab terus, sesungguhnya aku sudah sangat dekat dengan dia. Kehidupan kita ni, Allah dah mencatur, Allah yang rancang, Allah yang susun. Dan tugas Allah untuk mencipta takdir-takdir kita. Tugas kita, bila gembira, Alhamdulillah. Bila ada ujian, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu, seorang isteri perlu menyediakan hatinya untuk menjadi orang yang beriman. Iman itu adalah yakin, iman itu adalah percaya, dan dengan kata yang lebih indah, iman itu adalah cinta. Kalau kita dah cinta kepada Allah, seorang isteri yang meletakkan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala perlu ada hubungan dengan Allah, hubungan cinta yang sangat dekat, dan talinya adalah doa. Tapi ramai yang tak perasan berdoa. Doa ni apa? Minta. Itu juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Doa ini menggambarkan hubungan seorang hamba dengan penciptanya. Kalau tak ada doa, maka kita rasa kita boleh urus diri kita sendiri. Kalau tanpa doa, kita rasa kita boleh susun hidup kita sendiri. Tapi dengan doa, menunjukkan Tuhan, aku perlukan bantuanmu Tuhan. Sebab itu, Allah Subhanahu wa taala bagi dua perkara untuk kita menjadi orang yang boleh berdoa kepada Allah. Allah bagi kita hajat, Allah bagi kita ujian dan musibah. Allah bagi pada kita supaya terbitnya amalan doa tu. Kalau Allah tak bagi ujian, kita tak doa, maka dia angkat tangan dan berdoa, Ya Allah, Rabbi, Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghis, wa la takilni ila nafsi tarfatain. Kita pun berdoa, Ya Hayyu, Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendiri, wala takilni ila nafsi, jangan kau biarkan aku menguruskan hidupku sendiri atas diriku sendiri, tarfatain, walaupun sekelip mata, Ya Allah, aku memerlukan pertolonganmu wahai Allah. Kan kita dah minta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah suka kita meminta. Sesungguhnya meminta adalah salah satu jalan sebagai lambang kita menjadi seorang hamba kepada Tuhannya. Allahumma inni as'aluka. Maksud dia apa? Wahai Tuhan, aku minta dengan Engkau, Ya Allah. Afini fi badani. Ya Allah, sihatkanlah aku pada jasadku, Ya Allah. Ya Allah, sihatkanlah aku, Ya Allah. Sihatkanlah mentalku, Ya Allah. Sihatkan akalku, Ya Allah. Aku ni risau je, Ya Allah. Sihatkanlah aku, Ya Allah. Minta dengan Allah. Ini yang Allah suka. Sesungguhnya doa adalah lambang seorang hamba yang lemah dan mengiktiraf Tuhan sebagai Allah yang maha kuat. Dan sesungguhnya doa adalah lambang meminta pada yang maha ada, berkasih pada yang sudi. Sesungguhnya kita meminta pada Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghis, wa la takilni ila nafsi tarfata'ain. Wahai Tuhan, jangan tinggalkan aku sendiri dalam menguruskan hidup aku, Ya Allah, walau sekelip mata. InsyaAllah.
Sejam bersama, Nona sudah tiba ke penghujung siaran. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dan jutaan terima kasih kepada The Arjana Resort kerana sudi menerima kunjungan kami minggu ini. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Pastikan temu janji anda bersama kami di minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita untuk semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.